Dan pastinya lepas tu pada tuan-tuan, puan-puan yang hadir, yang sama-sama mendedikasikan, yang memberikan waktu ini untuk sebagai satu asbab untuk kita mendekatkan diri dengan Allah. Ini adalah satu asbab untuk kita dekatkan diri dengan Allah, kerana Allah sangat sayang kepada hamba-Nya yang datang ke rumahnya, i'tikaf di dalamnya, dan Allah sangat sayang kepada hamba-Nya yang berada dalam majlis zikir mengingatinya. Allah sangat sayang kepada hamba-Nya apabila berusaha untuk menambah ilmu. Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hamba yang duduk bersama dengan jamaah orang-orang yang sama-sama ingin melakukan kebaikan. Jadi terlalu banyaklah insya-Allah yang kita nak syukurkan kepada Allah di atas hadirnya kita dengan taufik yang Allah berikan kepada kita. Saya tak datang 2 minggu. Ya. Oh, maksudnya 2 minggu. Okey. Okey, tak lama, tak lewatlah untuk saya ucapkan selamat tahun baru. Dah ucap kan? Oh belum. Oh marah kayaknya, masya-Allah. Belum tu, belum. Okey. Saya ucaplah. Okey, ucapan selamat tahun baru semua ya, dengan orang kata datangnya tahun ini agar bertambah umur kita, bertambah baik kita dan dekat kita dengan Allah. Itu harapan kita ya. Kata Nabi kan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia terbaik ialah orang yang Allah panjangkan umurnya. Tala, panjang umurnya. Panjang maksudnya diberikan banyak bilangan pada tahun umurnya. Tala. Dan wahasuna amaluhu, dan baik amalnya. Panjang umur, baik amal. Wasyarrun nas, manusia yang jahat itu ialah orang yang panjang umurnya, tala umruhu, sa'a amaluhu, tapi jahat amalnya. Jadi kita harap ya Allah, dalam umur kami yang kian panjang diberikan tahun ini, maka jadilah kami kian baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita masuk dah 1444 hijrah kan. Allahu akbar ya. Jadi maknanya dunia ni makin tua lah, itu pasti. Kita makin tua, dunia lebih tua lagi ya, dunia lebih tua lagi. Dan kita harap kita semua dapat memeriahkan dunia yang tua ini dengan perkara-perkara yang baiklah insya-Allah ya. Dan 1400 makna setelah 1440 tahun Nabi berhijrah ya. Walaupun kita tahu hijrah itu berlaku pada bulan apa? Just untuk hijrah berlaku pada bulan, hijrah Nabi itu berlaku pada bulan kita ada sarapan ya? Saya tengok yang kat tepi tu. Oh, mana jamaah bawa. Tengok ya, dia orang bawa muslimah je. Kan, muslimin diabaikan. Masya-Allah akbar. Dalam seramai ni gagah tak kira lah ni ada ni, masya-Allah. Itu pun lagi didiskriminasi kan ya. Tak dapat apa sarapan apa? Nasi lemak. Allahu akbar. Oh, nasib minoriti ya. Okey, bolehkah sikit kalau saya nak mengukuhkan kita punya, orang kata apa? Kita mengukuhkan kita punya faham kita atau ingat kita tentang hijrah ini ya. Baik, boleh? Hijrah dari sudut bahasa maknanya adalah, okey, alhamdulillah. Saya tanya, just tolong jawab. Bukanlah nak jawab macam berbincang lah kan. Walaupun orang belakang kata aku jawab, bukan dengar pun. Dah. Dia meriah tu lain kan. Jangan bagi orang depan saja, tapi orang belakang pun insya-Allah. Baik, hijrah itu asal maknanya adalah berpindah min tahti syams ila dhul.
Apa maksud dia? Sebab hijrah ni perkataan orang Arab, dan orang Arab ni biasanya rapat dengan padang pasir, rapat dengan panas terik, rapat dengan unta, contohnya kan. Jadi makna asal hijrah adalah perpindahan daripada, sebab pindah mesti satu titik ke satu titik. Kan? Tak nama pindah kalau tak ada titik-titik itu. Mesti satu titik ke satu titik. Baik, hijrah ini asalnya adalah daripada titik mana? Titik di bawah terik matahari. Ila tahta az-zil. Pergi kepada bawah teduhan. Sebab pada dia orang teduhan itu sangat penting. Sebab bila padang pasir panas sangat-sangat, dan bila ada teduhan, itu satu benda yang sangat baik. Jadi fahamlah kita bahawa hijrah ini satu konotasi, satu perkataan yang mesti daripada satu benda yang tak baik kepada baik, atau baik kepada lebih baik. Tak boleh kata ada seorang dulu baik datang kelas, sekarang katalah contohnya langsung tak solat, maka kita kata dia dah berhijrah daripada baik ke tak baik. So sebab kalau kita tak definisikan bahawa daripada terik ke teduh, maka hijrah boleh saja daripada titik ke titik, baik ke buruk, buruk ke baik. Tetapi asal makna hijrah itu mesti daripada tak baik kepada baik. Kemudian dari situ kalimat hijrah diguna pakai ya, bila berpindah. Tetapi syaratnya adalah mesti tak baik kepada baik. Okey, baik, itu dari segi bahasanya. Ya. Bila kita nak sebut hijrah, dalam Islam ada beberapa hijrah, bukan beberapa, dua hijrah. Ya? Dalam Islam ada dua hijrah. Hijrah yang pertama, al-hijrah al-ula. Hijrah pertama ini tidak dimaksudkan dengan hijrah tahun kiraan kalender kita. Ya? Hijrah yang saya nak cerita ni, dia tak ada kena-mengena dengan kalender Islam, tetapi berlaku dalam sejarah Islam. Dan itulah hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama adalah dari Mekah ke Habsyah. Ini semua kita tahu. Just sebab saya kata nak konkretkan kita punya ingatan kita, kefahaman kita. Daripada Mekah ke Habsyah yang berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Ya, pada bulan Sya'ban. Tahun 5 Hijrah. Dan bila sebut Habsyah ataupun Ethiopia, maknanya hijrah tu mesti cross lautan lah, mesti cross lautan, sebab Ethiopia di sebelah sana, di Afrika, ya, di Afrika. Jadi hijrah itu hijrah yang pertama. Kenapa? Tak lain dan tak bukan kerana apa? Sebab kalau kita baca balik sini kan, bila kita ulang-ulang balik ayat sebelum ini, Allah cerita tentang orang yang sanggup menyerahkan seluruh nyawanya, hartanya untuk mendapat keredaan Allah. Maka kita akan jumpa mereka-mereka ini yang berhijrah kali pertama ke Habsyah. Tahun berapa tadi? Bulan Sya'ban. Masya Allah, mantapnya kan? Ya Allah, hebatnya Allah. Saya tanya tu sebab saya dah terlupa sebenarnya. Tapi ya Allah, tak, Tuan Haji, saya dulu mak saya masih hidup, selalu diingatkan, Zul, kawalah dengan orang ingat. Bila kamu lupa, diingatkan. Kalau mak saya masih hidup, saya akan mesej dia, mak, Alhamdulillah, walaupun 2 minggu tak jumpa, tapi Alhamdulillah dapat kawan-kawan yang memang ingat-ingat belaka. Kan? Pada bulan Zulhijjah, tahun yang sama, tahun ke-5 Hijrah, mereka patah balik. Kerana dengar cerita bahawa orang-orang kafir Quraisy telah beriman sepenuhnya kepada Nabi. Jadi dulu kan tak ada WhatsApp, tak ada IG, wala TikTok, wala FB, wala ayyi syai'. Jadi cerita tu dapat yang okey, orang Mekah rupanya dah beriman dengan Rasulullah. Jadi mereka balik, selepas beberapa bulan tu balik. Tapi malangnya rupanya tidak seperti yang mereka tahu. Dia sebenarnya ada kaitan, insya-Allah nanti dalam suratul Najm. Ada kaitannya turunnya wahyu dalam suratul Najm. InsyaAllah nanti dalam 2-3 bulan kita sampai lagaknya suratul Najm. Itu macam marah tu yang Allahu Akbar ya. Nanti dimulalah kata 2 minggu tak ada, Allahu Akbar, silap lah. Okey, kita tarik balik.
Ini ayat ni tapi cerita hijrah pula. Tapi tak apa kan. Konsep kelas kita ni dia macam tu je kan. Jadi kalau tiba-tiba 5 tahun 5 bulan nanti saya nak cerita tentang hijrah, tentu je. Dia ni teruk sangat ni 2 minggu tak datang ni. Lain macam kan. Jadi kebetulan tengah orang kata panas suasananya, jadi kita grip kan, walaupun tetapi kalau kita lihat balik, dia ada kaitan sebenarnya dengan apa ayat-ayat yang diceritakan. Sebab nak sampai kepada al-yauma akmal, nak sampai kepada udkhulu fi silmi kaffah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah, pada ayat 208 masuklah. Ini proses dia proses nak udkhulu fi silmi kaffah, masuk Islam kesempurnaan. Mesti dalam tu ada proses hijrah, mesti ada proses hijrah, ya. Baik, kemudian Nabi memerintahkan sahabat pergi ke Habsyah, sebab Habsyah masya-Allah di sana bumi yang rajanya sangat baik, ya, rajanya sangat baik. Yang tu tak apalah, kita letak tepi, tapi kita bagi tahu rajanya sangat baik, yang kemudian beriman, kemudian itu tahun ke-5 kan. Bila sebut 5 kenabian, maknanya tak ada kena mengenai hijrah lagi. Sebelum hijrah, cara kiraan adalah mengikut kenabian. Maknanya Nabi dapat wahyu ketika umur 40 tahun. Maka itu tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, 3 kenabian, 4 kenabian, 5 kenabian. Okey. Kemudian sampailah kita tahu Nabi mengalami satu peristiwa yang sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat pada tahun ke-7 kenabian, pemulauan. Dan bila sebut pemulauan ni, kita ada rasa tak sesuatu? Rasa ke? Kan? Mungkin tak apa rasa kan? Sebab apa? Sebab kadang-kadang cerita tu pun tak sampai kepada kita, dan kita pun tak masuk dalam cerita betapa dahsyatnya tahun ke-7, ke-8, ke-9, ya, ke-10. Maknanya 3 tahun, 8, 9, 10 itu adalah waktu yang sangat dahsyat. Saya gagal nak menerangkan kedahsyatan itu, sedangkan benda dahsyat, tetapi gagal nak menerangkan kedahsyatan itu, ya. Sebab mungkin kita tak dapat nampak pun, tak dapat bayang bagaimana Nabi bersama dengan keluarga Nabi di pulau, ya. Bagaimana keluarga Nabi SAW tidak dapat makanan, tidak dapat, yang bertunang, berpisah, ya, antara bukan kabilah Nabi, keluarga Nabi dan keluarga lain. Yang berkahwin ada yang bercerai, dan kemudian pasti tidak dapat sebarang makanan, sehingga Nabi terpaksa memakan pucuk-pucuk tamar ataupun tumbuh-tumbuhan liar untuk jadi makanan Rasulullah dan keluarga Nabi. Ya. Kita baru makan apa tadi, Tuan Haji? Kita tanya orang tak dapat lah, ya. Baru makan nasi lemak Nabi, masya-Allah. Dan sangat dahsyat sebenarnya. Kalau kita ambil satu masa kita cerita tentang itu saja, masya-Allah, ya, kita tahu betapa susah sakitnya. Dan itu sebenarnya terpinggir Nabi, terpisah Nabi, dan sebagian sahabat dah berhijrah ke Habsyah. Okey, baik. Bila habis saja wafat pula 2 orang yang Nabi sayang, kan kita tahu, Siti Khadijah, ya, Abu Talib. Wafat kedua ini ataupun meninggal kedua ini. Dan okey, sampai pada tahun bulan Zulhijjah, tahun ke-10, maka Nabi bertemu dengan siapa? Orang-orang yang mengerjakan haji daripada Yathrib. Ingat Zulhijjah bulan haji kan? Okey. Maka Nabi berdakwah kepada mereka, dan beberapa orang terpancing rasa minat dengan ajaran Nabi. Ya. Jadi hijrah ni kisah dia mesti bermula dari sini. Dia punya starting dia adalah di sini mula hijrah. Ketika tahun ke-10 itu Nabi berjumpa pada bulan Zulhijjah. Ingat tak, orang Yathrib mengerjakan haji seperti orang Arab lain mengerjakan haji. Orang Arab, okey, sebab kita duduk dalam kelas kita, orang Yathrib mengerjakan haji cara apa? Cara
Ya, jahiliah. Hmm. Aha. Masih macam ingat-ingat kan? Ada berapa cara orang jahiliah buat haji? Berapa cara? Berapa cara? Oh, tengok Tengok tu Haji. Walaupun berpindah dari sana, ke sini, masih ingat 3 hijrah kan? 3 cara haji. Kan? Berapa tadi? 3. Tengok, tak ada khilaf pun. Alhamdulillah, masya-Allah, syukur. Yang saya sebut dulu al-humsu at-tuls, al-humsu al-hillatu at-tuls. Itu cara orang Arab buat haji. Dan bila kita tengok, kita amati, kita dapati orang-orang Yathrib mengerjakan cara haji hillah. Ya, yang kita katakan bahawa ada di kalangan orang Arab dulu yang mereka melakukan tawaf sehingga tidak ada baju. Kan? Tak ada baju. Siapa itu? Orang golongan hillah. Ya. Dulu kita cerita, ingat tak? Yang ketika Nabi sebut al-hajju al-hajju Arafah. Kan? Ingat tak? Bila Nabi kata haji itu Arafah. Haji itu Arafah. Sebenarnya Nabi tujukan konteks ayat itu kepada siapa? Daripada 3 kelompok tadi? Kepada orang Quraisy yang mengamalkan haji secara al-hums. Hums. Di mana mereka wukuf? Muzdalifah. Kenapa? Sebab Muzdalifah tanah haram, Arafah luar tanah haram. Dan mereka ialah orang yang duduk di tanah haram. Bagaimana mungkin bila haji kena keluar ke tanah halal? Maka Nabi sebut al-hajju Arafah. Semua akhirnya mereka patuh pada Nabi, keluarlah semua orang dan berhimpun di Arafah. Okey, baik. Masuk baliklah cerita kita. Sekarang lagi panjang kan? Kemudian Nabi berjumpa dan mereka ikut. Menyebabkan mereka balik dan menyebabkan mereka mengajak. Dan pada tahun berikutnya, pada bulan Zulhijjah, ingat bulan Zulhijjah, ya. Kalau kita berbincang, maknanya hijrah ni mesti bermula daripada bulan Zulhijjah, cerita dia. Cerita dia. So pada bulan Zulhijjah pada tahun berikutnya datang dan berlakulah apa yang disebut sebagai satu bai'ah. Bai'ah disebut sebagai bai'atul Aqabah. Bila sebut bai'atul Aqabah, dalam kepala kita teringat apa? Melontar salah satu jamrah ialah Aqabah. Mula-mula kita lontar jamrah Aqabah kan. Baik. So jadi menunjukkan bahawa bai'ah itu dekatlah dengan tempat melontar. Jadi dan hari ini pun dia ada satu masjid di sana. Nama masjid itu Masjid Aqabah. Ya, merujuk kepada bai'ah Aqabah. Maknanya masjid itu dibuat sempena, tempat itulah Nabi berbai'ah. Dan pasti bai'ah ini di waktu bila? Musim haji. Waktu bila? Waktu. Mestilah waktu malam. Nabi berdakwah cara rahsia. Orang punya tekanan yang sangat dahsyat. Jadi bai'ah itu ialah ketika orang Quraisy dah tak perasan dan Nabi berbai'ah. Ya, cuba bayang kalau saya rasa nak senangnya kita pergi sana kot. Kan? Sembang banyak kat sini payah nak faham kan? Buat rombongan ya sama-sama. Amin. Mustajab ya Allah ya, sebab orang kata umrah haji ni bukannya sebab kita duit yang kita ada, tapi Allah panggil kita kan. Baik. Jadi dengan sebab bai'ah itu, bai'atul Aqabah itu, maka Nabi memerintahkan kepada itu sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair dihantar ke Madinah. Ataupun tak boleh sebut Madinah lagi lah. Apa dia? Yathrib ya. Okey. Sekali lagi, Mus'ab bin Umair yang digelar sebagai seorang, istilahnya apa untuk Mus'ab? Muqri.
Ya, muqri' ni maknanya pembaca Quran. Jadi Mus'ab ni dengan wajah yang tampan, akhlak yang sangat baik, lemah lembut. Ya, dulu kita cerita tentang Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair dihantar menyebabkan dengan perawakannya, caranya, ya, menyebabkan orang terpaut. Tahun berikutnya, Zulhijjah sekali lagi, maka 80 lebih orang Aus Khazraj datang bai'ah dengan Nabi di tempat sama di waktu malam. Dan kali ini apa bezanya? Bezanya dengan tahun lepas. Tahun lepas mereka bai'ah dengan Nabi, tapi tahun ni bai'ah itu namanya Bai'atul Aswad wa Ahmar. Bai'ah kali ini adalah bai'ah apa dia? Bai'ah darah. Ruh dan darah. Apa maksud dia? Maknanya wahai Rasul. Orang Arab ni semua yang dikasih sekalian, ya, dia tak sama macam kita. Kita ni perkataan kita tak jadi garanti sangat. Orang Arab zaman dulu, perkataan mereka, kalau mereka kata ini adalah darah dia darah aku, maka pada ketika itu siapa-siapa yang apa-apakan orang yang ditunjuk tadi, maka saya dan semua kabilah saya daripada Jerantut datang ke Shah Alam kalau siapa-siapa apakan Tuan Haji. Alhamdulillah, ya. Dan Tuan Haji pula sama juga. Tuan Haji kampung mana? Kalau saya dia apa-apakan, maka seluruh geng kampung Lombong Shah Alam datang support saya. Itu cara, ya. Sebab kehidupan padang pasir ni susah, maka membentuk peraturan yang disebut asabiyah. So asabiyah itu dia ada pro dan kontra dia. Ya, kita biasa dengar asabiyah, tapi dia punya terbentuk dengan sebab susahnya kehidupan di padang pasir, maka di sana adanya pro dan kontra. Pro-nya adalah macam tadi, kontranya adalah yang tak eloknya apa? Asal geng kita salah pun, yang penting geng. Tak peduli betul salah, yang penting di geng kita. Salah tak salah nombor 20. Kan. Jadi baik. Jadi okey ke saya cerita ni? Ya, semua tengok balik tafsir ni kan, supaya cepat kan. Saya nak okey. Supaya kita tahu akan datang kita tak cerita dah kan, insya-Allah. Jadi pada bai'ah itu, kerana itulah Nabi kena bawa orang yang keluarga Nabi. Maka Nabi bawa bersama Nabi dalam bai'ah di waktu malam itu. Siapa dia? Saidina Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Sebab Abbas duduk dengan Nabi dan ketika bai'ah itu, dan maksudnya Abbas diserahkan Nabi kepada orang Yathrib, Aus dan Khazraj, untuk menjadi pembela Nabi, darah Nabi, roh Nabi. Maknanya kalau siapa-siapa apakan Nabi dan keluarga Nabi, seluruh orang Aus dan Khazraj akan melindungi Nabi. Ada garanti itu, ada jaminan itu, maka bermulalah cerita hijrah. Baik, jadi bila orang Yathrib pulang ke Yathrib, maka Nabi mula memerintahkan para sahabat untuk berhijrah. Jadi kalau itu hijrah bermula setelah daripada Nabi mendapat jaminan daripada bai'ah Aqabah, dan kemudian para sahabat mula hijrah sorang. Zulhijjah dah keluar, bulan Muharram dah keluar. Tengok, Zulhijjah, Muharram keluar, habis bulan Muharram, masuk bulan Safar, keluar lagi sahabat, keluar. Ni saya cerita ni dengan cepat, tetapi refer pada ayat sebelum ini. Kisah orang yang meninggalkan harta terpaksa, kita kata Suhaib Ar-Rumi, kita kata yang terpaksa meninggalkan hartanya jalan kaki selai sepinggang untuk jumpa Nabi SAW. Ya Allah rakamkan kisah itu sebelum ayat yang kita bincang 210 ni kan. Sampailah semua yang dikasih sekalian pada hujung bulan Safar, barulah Allah perintah Nabi untuk keluar daripada rumah. Maknanya kita dah ada titik. Sebab hijrah ini walaupun sahabat hijrah, tetapi bukan itu refernya, tapi refernya kepada Nabi keluar daripada rumah. So Nabi keluar daripada rumah, maka bermulalah. Sebab itulah hijrah disebut al-hijratu. Sebab dalam bahasa Arab bila sebut al, maknanya hijrah itu spesifik adalah Nabi keluar daripada titik rumahnya
sampailah ke titik terakhir di Yathrib. Okey, itu dia punya. Jadi dinamakan, sebab tu ada nasyid kan, al-hijratu rihlatu hadina, kan, al-hijratu. Jadi al-hijratu adalah khas ataupun spesifik hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tadi 27 hari bulan Safar. Jadi kalau orang tanya bila berlaku hijrah Nabi, dengan cepat kita akan menjawab 27 hari bulan Safar. Di waktu malam itu Nabi keluar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar daripada rumah Nabi pada waktu malam, meninggalkan rumah dan pergilah berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, dan kemudian yang ni saya nak sebut laju je lah, bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam, kemudian turun berjalan 7 hari 7 malam, akhirnya sampai ke Quba, duduk selama 4 atau 5 hari. Maka Nabi duduk di Quba selama 5 hari, dan kemudian pada hari Jumaat bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, maka Nabi memijakkan kaki Nabi ke Yathrib dululah, kita pinjam lagi nama Yathrib, yang kemudian ditukar nama kepada namanya kepada ditukar kepada nama Madinatur Rasul. Ditukar kepada Madinatur Rasul, mudhaf dan mudhafun ilaih, bandar bagi Nabi, bandar bagi Rasul. Ya. Kemudian kerana panjang sangat, maka disebut dengan Al-Madinah. Ya, Al-Madinah. So bila sebut Al-Madinah, maknanya disebut Al-Madinah semua, cuma kita sebut Madinah lah, tetapi sebenarnya Al-Madinah, sebab Madinah ni makna umum, makna bandar. Shah Alam pun Madinah, Kuala Lumpur pun Madinah, Tokyo pun Madinah, dan Madinah juga Madinah. So Al-Madinah adalah refer kepada, sebab dah buang Rasul tadi, Al itu refer kepada Madinah Rasul. Jadi kalau kita pergi ke Madinah, sebenarnya kita pergi ke siapa? Ke Rasul. Ke Rasul. Kalau nak pergi bandar, KL. Tetapi kalau kita memang nak pergi ke Rasul, maka Madinah itu adalah tempat yang sepanjang kita berada di Madinah tu sebenarnya kita menziarahi Rasul. Maknanya mesti perbuatan kita ada kaitan tentang dengan Rasulullah, ya. Maknanya sembahyang di masjid Nabi, ziarah keluarga Nabi, ya. Pergi ke tempat Nabi yang biasa Nabi pergi. Mana contoh tempat yang Nabi biasa pergi? Ke Masjid Quba. Mana lagi tempat yang Nabi mesti pergi, selalu pergi masa hayat Nabi? Medan Uhud. Jadi kita pergi sana tu sebenarnya nak memenuhi semua tuntutan itu. Jadi amat malang kalau kita pergi tetapi tak ada kaitan kita dengan Nabi. Ya. Sebab benda ni, ada orang dia pergi haji, dia tanya, mesti ke pergi Madinah? Adakah syarat atau rukun? Maka jadilah dia pergi haji, masuk, dan tak nak pergi Madinah, balik Malaysia. Ya, tak ada perasaan apa pun tentang Nabi SAW. Ya, minta jauh lah, janganlah nak cerita sembang panjang payah, tapi jangan kita adalah. Ya, sedangkan Nabi SAW ketika Bilal pindah ke Syam, ya, dalam mimpi Bilal bin Rabah, ini dalam riwayat kan, dalam mimpi Bilal bin Rabah, perkataan Nabi kepada Bilal apa dia? Perkataan yang Nabi gunakan adalah, kekeringan apakah ini wahai Bilal? Kering, jaffah. Maksudnya seolah-olah hati itu kering daripada basah rindu Rasulullah. Kita tak nak macam tu. Ya, sampai langsung tak rasa nak peduli, sampai langsung tak ada kaitan dengan bentuk cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta ni dia kan, love is verb. Walaupun love is kind of feeling, dia ada perasaan, tetapi dia adalah perbuatan. So kalau tak banyak berselawat, kalau kita tak ada gairah pun dalam cerita, mana perbuatan kita yang menunjukkan kita cinta pada Nabi. Dakwa boleh dakwa, saya cinta Nabi nombor wahid. Tetapi buktinya di mana? Sebab cinta perlu kepada bukti. Betul tak Muslimah?
Tengok Haji. Jangan duk ya cinta-cinta, bukti mana? Kan. Baik. Dah sampai part tu. Saya kira itu je saya nak sentuh tentang apa nama? Soal hijrah. Jadi kalau lepas ni saya kira paling tidak boleh nak, kalau saya tanya tak payah jawab. Hijrah daripada bahasa okey, ialah tu. Berpindah daripada asal bahasa daripada okey. Jom kita tengok pada ayat ke-210. Saya minum tak apa ke? Sebab ada yang puasa ke hari ni? Okey. Tuan Ji, ketika Nabi sampai, okey, baik. Okey, baik. Semua yang dikasih sekalian, ketika Nabi sampai ke Madinah, tidak semua orang-orang Aus Hazraj Islam. Tak semua. Bahkan sebenarnya jumlah mereka tak ramai. Tetapi macam kita katakan tadi, asabiyah. Maknanya bila ketua mereka, kabilah mereka terima, mereka bukan isu Islam tak Islam dah. Maka dia terima yang datang ini. Dia terima Nabi sebab kita dah jamin. Okey, contohnya kita balik daripada Mekah, kami telah memutuskan, kata AJK, memutuskan bahawa kita akan menyambut Rasulullah, dan kita memberi jaminan roh dan darah kita. Maka semua orang yang terlibat dengan kabilah itu terlibat dengan perjanjian itu. Jadi itu pertama. Tetapi selepas tahun hampir semua masuk Islam. Selepas tahun hampir semua. Nanti ada seorang, nanti sampai masa kita ceritalah, yang langsung tak nak Islam, walau bagaimanapun dia akhirnya Islam. Dan dia terlibat dalam perang Uhud, dan dia syahid, tak pernah semayang sekali pun. Nanti cerita waktu lain lah. Tapi saya sempat nak jawab apa yang Tuan Haji tanya tadi kan. Dua minggu tak dapat air ni, ya Allah. Baik, maka kita tengok ayat, kita tengok pada kitab kita 110 muka surat. Hal tiadalah maksudnya tidaklah yang zuruna, menafikan, tidaklah hal, maka adakah, hal ni maknanya hal, macam hal, adakah, maksud tidaklah yang zuruna, yang mereka tunggu-tunggu. Maksudnya yang tunggu tu maksudnya masuk Islam secara keseluruhan. Sebab ayat ini tentang ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, dan semua yang saya kasihi, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam agama Islam keseluruhan. Dan nanti pada musim haji Allah menyebutkan bahawa sempurna Islam. Ingat tak? Nanti al-yauma akmaltu lakum dinakum pada musim haji yang terakhir Nabi itu, maka Nabi pada ketika itu turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Okey? Tidakkah yang zurum mereka tunggu tu daripada masuk ke dalam Islam keseluruhan, melainkan ayyatiyahumullahu, melainkan datanglah Allah kepada mereka, maksudnya siasaan Allah seperti pada firman-Nya, atau jaa amru rabbika, siksaan Allah. Jadi okey, saya baca dulu, nanti kita undur ke belakang, saya bacakan dulu bagi habis. Maksudnya ayyatiyahumullahu, baik, Allah di situ jadi fa'il. Ya'tiyahumullah maknanya datang Allah kepada mereka. Jadi mereka itu bertangguh-tangguh daripada masuk ke dalam Islam secara keseluruhan kerana mereka itu menunggu untuk datangnya Allah kepada mereka. Tu ayat tu. Adapun maknanya ialah mereka mencabar agar datangnya azab Allah.
Okey, ayat itu maknanya adalah yang menyebabkan mereka tenanti-nanti, tak nak delay daripada masuk ke dalam Islam keseluruhan. Kerana apa? Sebab mereka itu mencabar. Maknanya kalau tak masuk pun apa barang, apa masalah? Mesti ni azab, ya. So illa ayyatiyahumullah, maknanya di situ bukan mereka datang kepada Allah, tetapi mereka nak Allah datang, maksudnya adalah azab. Fi dhulalin, fi dhulal, dalam naungan. Ya, dhulal itu adalah jamak daripada zil. Zillun, bayang tadi yang saya sebut, bayang. Ingat tadi yang saya katakan min tahti syams ila adh-dhil. Maaf saya ya, padang pasir, bayang datang dari mana? Bayang datang dari mana? Jauh beza pokok dengan matahari ni. Okey, betul kan, tengok ya. Dia orang hakikat, dia cerita yang nombor satu dulu. Mesti ada matahari dulu kan? Kalau tak ada matahari, nak ada bayang macam mana? Malam hari kan, kalau gelap betul-betul tak ada bayang. Baik, matahari dulu. Tetapi adanya zulal itu adalah daripada, saya sebut yang Tuan Haji sebut tadi apa? Adanya pokok yang di bawah itu yang dinamakan zulal. Baik, dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa minal ghamam. Jadi bayang itu adalah daripada awan yang tebal. Ya, jadi awan yang tebal. Jadi maksudnya orang-orang dulu mereka itu mencabar Nabi dengan tak nak ikut ajaran Nabi, kerana pada mereka sebab berdasarkan kepada sejarah orang Arab lama bahawa awan tebal tu ada dua maksud. Yang pertama, dia memang bayang tu, zulal tu maknanya Allah nak cerita tentang awan yang tebal, yang mendung. Awan mendung boleh jadi dua bagi pengalaman mereka. Yang pertama adalah hujan, itu yang normal. Yang kedua ialah azab, sebab mereka dah ada pengalaman daripada mulut ke mulut apa yang berlaku kepada kaum Ad dan Thamud yang merupakan orang Arab. Maka pada mereka itu, mereka tahu bahawa sebenarnya kalau kau terror sangat, ya, bawalah awan itu, berikan kami azab. Manusia bila derhaka dia boleh cabar Allah. Jadi jangan heran hari ini orang yang selamba-selambanya mencabar Allah Subhanahu wa taala, memang begitu pattern bila orang derhaka, dan dia punya degree kederhakaannya tinggi. Ya, yang selamba-selambanya kononnya hafaz Quran, buka baju, atas kononnya kelakar ke? Saya cuba nak rasional. Bila dia buka baju kelakar, terhibur rasa. Di Amerika pun tak buat. Ya, stand up komedi di Amerika pun tak buat, sebab bagi cerdik sikit bila kita nak. Sebab kalau kita kata kan, di Malaysia ni kan, kita punya kelakar bila kena berlakon baru jadi kelakar. Jadi siapa-siapa nak buat orang kelakar, dia kena berlakon. Sebab tu dalam Malaysia punya persembahan komedi kena buat berlakon. Kat situ kadang-kadang kena buat bodoh-bodoh, kena pakai baju perempuan, kena menyamar jadi orang tua. Sebenarnya sangat tak bagus pada saya. Dari segi orang kata tanpa sedar kita mempermain-mainkan orang tua. Just joke. Orang kata alah, tak payahlah, orang kata beri. Tapi apa yang kita sedang ajar, ya, dalam masyarakat dulu orang menghormati orang tua, hari ini kita komedikan dia dengan pakai orang tua, dan kemudian kita dalam tu dijadikanlah bahan kelakar. Lakonan orang tua yang mungkin, maaf saya, gatal, orang tua yang macam ni kan, tanpa sedar, memang just untuk konten supaya kelihatan kelakar, tetapi moralnya adalah seolah-olah bila jadi tua begitulah orang kita. Kan sedih kan? Saya rasa macam Allah, come on lah, carilah idea yang lebih intelek, ya.
Dan sebab tu kalau di Amerika, di negara barat, negara yang lebih maju, mereka punya kelakar bukan perlu berlakon. Mereka hanya berdiri dan bercakap. Tu ada stand up comedy. Ada stand up comedy. Maknanya bercakap, daripada apa cara dia bercakap, di situ menyebabkan orang rasa terhibur, gelak dan ketawa. Ya. Balik pada tadi, tak kelakar langsung. Ya, tak kelakar langsung. Bukan sebab kita sentimen, tak. Kalau you buat apa pun memang tak kelakar. So tiba-tiba buka baju kan. Ya. Apatah lagi dalam negara kita yang adanya peraturan, adanya apa ya. Kalau tak nak peraturan, boleh. Ya, main bola jangan ada peraturan. Main bola, main je kot. Apa salahnya pegang bola? Tak. Kena bagi penalti. Tak nak penalti sebab kami nak kebebasan ketika main bola. Sanggup pula main bola ada peraturan. Main kot. Kena ada peraturan. Bola keluar kan? Muslimah tahu juga kan? Kan? Janganlah langsung tak tahu bola ni apa ya kan? Pegang bola sepak tak boleh pegang. Marahlah kan? Kenapa ni kami nak bebas, kami nak main. Kenapa perlu ada peraturan? Lah main pun ada peraturan, takkan hidup tak ada peraturan? Sebab kita bukan hidup seorang, hidup dengan masyarakat. Kita hidup di bumi bukan kita punya. Kan? Kalau kita punya, Masya Allah, kalau mati, berdiri lagi sampai mati. Dah mati, berdiri lagi. Menunjukkan bahawa bukan kita punya. Kalau kita punya, tak mati kita. Kan? Nak bagi tahu ada peraturan. So, faham peraturan. Bayang kalau main pun ada peraturan. Okeylah, netball. Macam marah kat saya kan? Ada bola, netball. Netball tak ada peraturan kan? Saya tanya orang lelaki, tengok. Tadi marah konon perempuan tak tahu. Peraturan netball, contohnya? Orang lelaki tak faham kan? Tadi masa konon tak faham kan, marah kan? Tak boleh berlari ya? Tak boleh bawa bola lari kan? Come on, main je kot. Takkanlah tak boleh, nampak tak lah. Sanggup pula patuh, Masya Allah. Kan? Free, tiap whistle, kena berhenti, bagi bola pada pihak lain. Lepas tu kan dia ada area kan, kalau netball ni. Masya Allah, Muslimah sabar sungguh ya. Kita bola boleh ke mana-mana saja. Kan? Netball tak boleh, kan? Goal shooter dia main kat situ je. Tak boleh langsung. Tapi itulah kelebihan Muslimah. Sebab itulah kehidupan dia tahu jaga batas diri kan. Orang lelaki tak berapa tahu. Ya. Sebab itulah dia tahu waktu duha di masjid negeri. Semua ada masjid negeri. Lepas di masjid negeri di pasar, ada semua di Ion Shah Alam ya. Lepas tu masak dia ada. Orang lelaki tengok ya, tah mana hala sekarang ni tak tahu. Sebab dia memang kata. Baik. Masuk balik. Jadi mereka sampai pada tahap. Jadi kalau kita faham, kalau kita tengok manusia ni rupanya saat ataupun apabila mereka itu derhaka, maka derhaka mereka itu adalah mencabar. Jadi kalau hari ni, ni yang kita takut, anak kita ya, sebab benda baik dia tak ada shilling, benda jahat dia ada shilling ya. Maksudnya apa dia? Kalau baik dia akan baik. Tapi kalau jahat dia ada shilling dia sampailah akhirnya shilling dia adalah cabar Allah ya. Jadi kita takut anak kita ni sebab benda ni macam pokok, benda baik macam pokok, benda jahat juga macam pokok. Maknanya kalau benda jahat yang tumbuh, maka dia makin lama makin besar. Jadi maknanya apa dia? Kalaulah mereka mula derhaka, makin besar derhaka, dan jangan hairan apabila makin ramai orang-orang yang lawan Allah. Ya, makin ramai orang-orang yang lawan Allah. Maknanya kenapa? Mereka itu dah makin tahapnya adalah makin ramai. Kenapa? Sebab orang baik tak buat apa-apa. Ya, sebab orang baik biasanya masalah orang baik apa dia? Orang baik dia diam diri, dia baik seorang. Kalau dia berhijrah seorang. Tapi orang jahat, dia promokan dia punya kejahatan dia. Ya? Dia rasa satu perjuangan pula. Kena ikat jamin. Berapa ribu? Senang je cari. Siapa-siapa yang simpati dalam circle dia, yang memang nak tunjukkan tak apa perbuatan tersebut, yang nak main bola tak ada peraturan tadi, ya, maka akan berilah duit, dapat lebih banyak daripada 40,000 tersebut ya. Simbol, nampak tak? Jadi Allahu Rabbi ya, satu benda yang mengerikan untuk kita ceritakan. Tapi
kita harap kita ni paling tidaklah ya, kita solat duha, doakan untuk umat. Saya nak ingatkan diri saya, kita selalu doa untuk kita, keluarga kita, doa untuk umat Nabi di akhir zaman. Masuk dalam doa, ya Allah, baikkanlah umat Nabi akhir zaman. Ya Allah, baikkanlah umat Nabi akhir zaman. Sebab kita tak tahu apa Allah nak tanya kita hari akhirat. Kita takut nanti tiba-tiba tak lepas kita ke syurga. Kenapa? Sebab kenapa kamu biar orang yang sebelah jiran kamu, ya? Kenapa kamu? Sebab kan kita baca dengan hadis, man ra'a minkum munkaran. Dah ada hadis dia. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Dzak. Ya, hada adhaful iman. Kita dah biasa dengar Nabi kata, man, sesiapa, ra'a, melihat, ya, bukan assume, tapi lihat depan mata berlaku mungkaran, satu mungkar, maka fal yughayyirhu, maka hendaklah dia ubah mungkar itu jadi taat. Dengan apa dia kena ubah? Biyadihi, dengan yadih, dengan tangannya. Apa tangan? Apa tangan? Tengok terjemahan tu nak melepaskan diri. Tak, bukan asal, jangan tengok saya jawab, kata suruh jawab. Dah. Kita terjemahkan dengan kuasa, itu sebenarnya terjemahan melepaskan diri. Sebab kita akan kata apa dia? Siapa yang berkuasa? Tapi biadihi, dengan usaha. Bila usaha, kita pun ada usaha boleh buat. Tapi kuasa mungkin kita appoint, oh ni orang ni, ya, kita bagi point orang ni. Tetapi bila kita kata dengan usaha, kita semua ada usaha. Apa usaha kita boleh buat? Ada usaha kita boleh buat. Orang tua kata apa dia? Hendak 1000 daya kita boleh dapat. Cuma masalahnya tak nak. Maka ada 1000 dalih. Yalah, nak buat macam mana? Kami bukannya ustaz, baru nak start. Kan? Kan ini nanti panggil ustazah pula, padahal baru muka surat 110, kan? Kalau dah habis ini, insya-Allah lah nanti. Ni baru 110, itu pun 2 minggu tak datang. Contoh, ya. Jadi semua yang dikasih sekalian, jadi usaha, ya. Maka kalau tak boleh dengan usaha, dengan lidah, bilisan ni, ya, lidah. So lidah tu yang kedua dah sebenarnya. Ajak tu yang kedua, usaha lebih besar daripada itu. Dan dalam lidah juga doa. Dalam lidah juga ada doa. Dan yang mesti adalah hati tak suka. Mesti hati tak suka. Hati jangan redha pada setiap mungkar, walaupun kita ada mungkar itu kita buat. Tapi hati kita kata, aku tak suka mungkar ini. Ya, aku tak suka mungkar ini. Itu membezakan antara manusia dan iblis, syaitan. Ya, syaitan dia buat dosa, maksiat, dia tak rasa apa pun. Manusia dia buat dosa, dia rasa dia berdosa. Dan merasa dosa, memungkinkan dia akan kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masuk balik. Zulalin itu adalah plural kepada zil, yang bermaksud bayang tadi. Daripada apa? Daripada mana dapat? Minal ghamam, ya. So saya nak ceritakan kenapa ayat itu tiba adanya bayang, ya. Dan kemudian bayang itu daripada nak lagi matahari, ya Allah. Ya matahari, ya, sebab yang suluh menyebabkan yang tak kena itu, okey, ya. Maka di sana adanya ghamam, minal ghamam. Dan kita tahu wal malaikatu, awan dan malaikat. Maksudnya malaikatlah yang sebenarnya awan tadi. Bukannya awan, tetapi malaikat yang datang kepada kaum untuk hancurkan kaum ini, seperti yang mereka dengar dalam sejarah. Mana dia? Orang derhaka, mana dia? Come on, bagilah kalau betul sangat Islam tu betul, panahkan aku dengan petir. Ada orang cakap macam tu, ya. Jangan terkejut, sebab memang itu dah memang Allah gambarkan. Orang bila derhaka, dia akan minta dicabar Tuhan, ya. Ya, sebab tu Allah menggunakan ya'tiyahumullah, maknanya dia go personal dengan Allah. Dia go personal dengan Allah. Wa qudiyal amru, dan diputuskanlah perkaranya sehinggalah tamatlah riwayat mereka. Itu yang mereka nak. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Dan ada yang menyatakan dalam bentuk pasif, ada pula yang aktif, yakni di hari akhirat
untuk menerima pembalasan daripadanya. Ya, maknanya ada okey. Menunggu azab ni pasif aktif. Yang aktif lah ni. Yang pasif akhirat nanti. Jadi orang-orang yang tak nak masuk ke dalam kesempurnaan itu secara aktifnya macam tadilah. Maksudnya apa dia? Kalau betul Tuhan azab aku sekarang, itu aktif. Dan pasif adalah alah, it's okay lah, masuk neraka je kot. Kan? Lama-lama masuk je syurga. Kan? Memang confident, betul. Kadang-kadang ya Allah kita risau ya. Kita tengok ada budak muda dia katakan, alah nak kita usahalah nak masuk syurga, okeylah dapat, okeylah tak dapat nak buat macam mana, sabar je. Nampak. Ini masuk dalam ayat yang pasif ya. Dan sebab itulah dulu ada whiteboard ya, sekarang dah tak ada. Okey, Kak Zu kata, Ustaz, ini era baru. Ya, mana pakai whiteboard lagi, itu zaman dulu. Zaman sekarang pakai imajinasi saja ya. Saya hanya mungkin cakap dan tuan-tuan boleh bayangkan ya. Okey. Benda tak baik tentang azab tadi berapa kelompok? Satu aktif, satu pasif. Aktif ialah derhaka yang minta azab di dunia. Pasif ialah yang minta azab di akhirat. Jadi kita tak nak mana-mana tersebut ya. Sebab kita pun kadang-kadang rupanya ada macam tu. Alah tak apalah ya. Dosa apa pun tak apalah, bukan kena pun, akhirat je kot. Maknanya itu adalah orang yang minta Allah bagi azab, cabar Allah bagi azab, cuma pasif di hari akhirat. Baik, sebab itulah semua yang dikasih sekalian, lawan kepada jahat ialah baik. Okey, sekarang ni sebab tak ada whiteboard, saya kena pakai imajinasi. Okey ya. Nak tengok siapa yang boleh buat baik sebenarnya. Ya, siapa yang boleh buat baik? Siapa kita boleh buat baik? Pertama saya nak buat bulatan. Okey. Guna kamera. Yang ke sini kan, tak out. Kalau TV dia make sure dia, Ustaz, jangan tangan keluar daripada frame. Okey, dalam frame. Ya. Jangan keluar frame. So mesti dalam frame. So jadi okey. Macam ni ya. Ni bulatan. Nampak tak bulatan saya buat satu titik warna hitam? Memanglah muka saya tu tak putih ya. Janganlah macam tu. Nak buat kat mana ni? Sini. Just imagine ya. Okey. Bulatan ini namanya kebaikan. Kebaikan ini siapakah yang akan boleh buat kebaikan? Tadi saya dah buat, Allah cerita benda jahat. Benda jahat ada dua, aktif, pasif. Maknanya aktif, dia dekat dengan kejahatan dan it's okay dia dapat azab. Baik. Adapun kebaikan, siapa buat catatan kena tulis, saya tengok transfer tu boleh masuk tak apa yang saya buat ni daripada imajinasi ke dalam kertas kat depan saya. Hujung tahun ada periksa ni keluar soalan ni. Baik. Bulatan tadi apa nama apanya? Kebaikan. Warna apa tadi? Hitam. Alhamdulillah. Betul ya? Yang hanya boleh buat kebaikan ialah orang-orang yang disebut sebagai proaktif. Proaktif. So, buat satu bulatan. Hanya orang yang proaktiflah sahaja yang Allah sebut dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Yang memang berlumba, bukan buat baik, lumba buat baik. Ini yang kita nak kena ada. Kita datang kelas ini mesti berbeza daripada orang tak datang kelas. Kita semua yang berbincang dengan ilmu mesti berbeza dengan orang yang tak biasa dengan ilmu. Maka mesti kita minta pada Allah, bila kita nampak satu kebaikan, kita mesti jadi orang proaktif. Siapa dia proaktif? Fastabiqul khairat. Maknanya bila asal baik, fastabiq, maka kita berlumba. Jadi kelompok ini Allah sebutkan bahawa mereka itu bukan buat baik, tetapi berlumba buat baik. Dan Rasulullah berjaya membentuk para sahabat. Mindset dia fastabiqul khairat, bukan buat baik, lumba buat baik. Ya, lumba buat baik. Ini orang yang paling dekat dengan kebaikan.
Dan sebagai balasan, apa Allah kata dalam Al-Quran? As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Muqarrabun di situ maknanya muqarrab, dekat dengan kebaikan, sebab Allah dekat dengan kebaikan. Kalau kita dekat dengan kebaikan, kita dekat dengan Allah. Kalau kita jauh daripada kebaikan, kita jauh daripada Allah. Maka orang itu disebut sebagai as-sabiqun as-sabiqun, orang yang sabiq, yang berlumba. Jadikanlah kami ya Allah. Amin. Jadikanlah kami ya Allah. Baik, nampak tadi? Siapa paling dekat dengan dia? Golongan proaktif. Okey, di luar itu ada lagi satu juga, orang yang akan dapat kebaikan adalah orang aktif. Kalau tadi proaktif, ni orang aktif. Orang aktif ni dia buat juga baik, tetapi bukan nak berlumba, bertolak-tolak. Ya, dah tak ada orang dia lah. Ya. Terpaksa buat, tak ada pilihan contohnya, betul? Mungkin. Ya. Dan sifatnya adalah buat sekadar buat. Buat sekadar buat. Kenapa buat baik? Lah nak kena perintah, Allah dah wajibkan, nak buat macam mana? Lawan kang mati kang susah pula. Azab sebelum mati, azab dalam kubur. Nampak ya? Dia buat kebaikan, tetapi itu sebagai last choice dia. Ataupun dah tak ada pilihan, dia kena buat juga. Alhamdulillah, saya rasa syukur tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan haji, puan hajah di sini kan. Sebab tak ada siapa. Ini pilihan pertama kita kan ke kelas kan? Tak ada siapa paksa kan? Itu ciri contohnya adalah as-sabiqun as-sabiqun. Kecuali kalau sebelah kita ada seorang anak kita. Anak kita yang kita paksa datang. Dia duduk juga. Nampak tak? Sama duduk dalam kelas. Tetapi kualiti berbeza. Yang ni kenapa dia datang? Sebab mak dia duduk kejut daripada subuh tadi, suruh persiap, minit ke minit, dan akhirnya dia duduk sebelah. Jadi kita nampak macam, dua orang yang buat baik. Dua orang ni, satu sabiqun, yang ni golongan proaktif, ni golongan aktif. Dan kalaulah mak dia kata, nampaknya macam payah lah, ya beda-bedu. Begitulah kebaikan dalam hidup. Banyak orang yang dikata kalau aku tak buat, bagus. Ya? Sedekah, kalau tak ada sedekah, bagus. Ya? Sebab tu kadang-kadang, bila orang ajak sedekah masjid negeri ke, imas nak dengar, asyik-asyik sedekah kan. Sedangkan Masya Allah, itu peluang untuk golongan as-sabiqun as-sabiqun. Okey, baik. Yang ni kita minta ya Allah, sebab kita dah minta yang pertama, kita minta janganlah yang ini. Dan yang paling teruk, yang bukan paling teruk, yang teruk adalah luar lagi. Siapa dia? Pasif. Pasif ialah orang yang memang lari daripada kebaikan. Ya. Tetapi buat juga baik, tetapi lari daripada kebaikan, ya, memilih untuk kalau boleh tak nak buat. Kalau buat pun sebab terpaksa dan segala macam. Okey. Dan yang lebih teruk lagi siapa? Bulatan kebaikan apa tadi? Proaktif. Lepas tu aktif. Luar lagi pasif. Makin jauh daripada kebaikan kan? Yang paling jauh siapa dia? Siapa? Yang paling jauh ialah reaktif. Reaktif. Orang-orang reaktif. Orang reaktif cirinya adalah selalu bercakap dia menjadi mangsa. Kalau kita tengok dia linguistik, bahasanya adalah dalam semua keadaan bahawa dia tu teriniaya dan mangsa. Orang ini dia tidak akan dekat dengan kebaikan. Sebab kebaikan adalah terpaksa mengorbankan kita punya keseronokan. Kebaikan, prinsip kebaikan, kita boleh berada membuat kebaikan, kita kena korbankan. Kadang-kadang kita macam tadi, kita tak suka tetapi Allah suka, aku buat apa yang Allah suka. Orang reaktif no, centered dia adalah diri dia. Maka sebab itu ciri dia adalah dia sentiasa dalam hidup ini dia adalah mangsa. Jadi untuk dekat dengan kebaikan, doa pada Allah. Ni kena minta doa betul-betul pada Allah. Jangan kita berada pada kelompok reaktif. Dia lebih parah daripada pasif. Sebab dia sangat bersifat centered diri. Ya, mungkin dalam bahasa lain selfish, ya.
tanpa sedar. Dia bukan anak saya selfish, tak. Tetapi dia punya perasaan dia adalah ada apa pun dia adalah mangsa, apa pun dia adalah orang teriniaya. Dan orang yang begini kebaikan memang tak dapat, ya. Dan dia tak peduli kebaikan itu ada atau tak ada. Kenapa? Sebab dia punya centered dia adalah diri dia sendiri. Yang ni semua yang dikatakan, tolong aminkan, janganlah kami ya Allah tergolong dalam kelompok yang ini, yang akhir ni, sebab memang kita takkan dekat dengan kebaikan, ya. Mungkin kita rasa baiklah sebab sebab bila kebaikan tu kita sendiri yang buat standard, memang kita rasa baik. Tapi kebaikan standard siapa? Allah, ya. Itu yang masalahnya. Kalau kita yang menentukan kebaikan, maka kitalah orang dapat 100% markah baik, ya. Tapi kebaikan bukan kita yang tentukan, ya. Jadi orang yang reaktif akan sentiasa dia baik, maka kebaikan berada di sana. Tetapi dia rasa bahawa dia berada di sana, sedangkan kebaikan tu tidak dengan dia. Ini yang paling minta jauh daripada Allah Ta'ala. Saya sebut ni untuk diri saya sendiri, ya. Apa pun yang berlaku, bila kita tengok kita nak menyalahkan orang, sirinya adalah salahkan orang. Akan ada orang salah. Sebab tu dalam agama kita memang antara benda adalah tidak menyalahkan orang, ya. Hatta orang bijak tidak menyalahkan musuh. Walaupun musuh tu memang kerja nak menjahanamkan kita, tetapi orang bijak tak menyalahkan musuh, sebab dia tahu memang musuh kerja menjahanamkan kita. Masalahnya kenapa kita tak mempersiapkan diri sampai dijahanamkan oleh musuh, kan? Jadi sebab tu kena doalah ya Allah, amin. Keluarga kita, isteri kita, suami kita, janganlah geng reaktif, penat. Okey. Dan sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberi khabar bahawa wa ilallahi turja'ul umur, yes, al umur, semua urusan itu kembali pada Allah, ya, kembali pada Allah semua urusan. Di sini Allah gunakan jamak pada amrun, urusan. Semua urusan kembali pada Allah, baik ke buruk ke, semuanya akan kembali pada Allah. Bukan baik saja kembali pada Allah, tetapi baik kembali pada Allah, buruk pun kembali pada Allah. Sebab apa? Wa ilallahi, dan kepada Allah lah turja'ul umur. Baik. Maka kita masuk lagi pada ayat berikutnya, sal. Ya. Sal daripada kalimah is'al. Sal. 10. Okey. Ya? Ya, saya faham. Jam dalam bilik ni ada berapa? 2 untuk jamaah, 1 untuk penceramah. Dia letak betul-betul depan biji mata, supaya takkanlah tak nampak, kan? Alih kok mana pun nampak jam tu, ya. Maknanya penceramah fahamlah, kan? Kami pun ada lepas ni tugasan, kan? Pihak masjid letak 1, ya. Kalau tak 2 tu takut tersinggung penceramah. Walaupun memang masa bincang dulu nak letak 3 untuk penceramah, ya. Takutlah penceramah confuse, jam ni betul ke tak? Oh, jam yang kedua betul. Maka kena berhenti pukul 10. Kalau tidak, telefon akan banyak lagi berdering. Tak, gurau je. Yang ngedering jangan rasa Allah Ustaz kata saya tak. Saya pun tuan-tuan, saya dah cerita dalam kelas, kan. Kadang-kadang pengurusi kau main, hadirin matikan phone anda kerana tidak mau mengganggu konsentrasi. Tengah-tengah ceramah bunyi, ya, masih lagi bunyi selawat. Cubalah bunyi lagu-lagu Piramli, kan. Tengoklah kita punya penceramah punya. Jadi pada saya memang terlepas tu biasa pula lah. Okey, baik. Kan? Masa kita jam di depan saya. Sal, mana sal? Tanya. Kalimah sal menurut mufassir adalah tanya yang memang tak boleh jawab. Ya, sal itu adalah kalimah tanya yang memang tak boleh jawab. Dari segi apa ni? Dari segi bahasa itu ialah, kan kita kata, alah tanyalah. Tanya yang memang tak boleh jawab. Tanya kan ada 2. Sebab apa tujuan tanya? Nak dapat jawapan. Tapi bila gunakan kalimah sal di sini, Allah tak kata is'al,
Tetapi sal maknanya tanya, kamu memang takkan dapat jawapan sebab mereka takkan mampu menjawab. Okey, siapa yang kena tanya? Allahu Akbar. Satu kaum yang sangat dahsyat, ya. Tak payahlah kaum itu pakai nama tu pun dah dahsyat. Buang Bani, tinggal Israel je. Hari ni tengah dia buat apa ni? Tak ada hujan, tak ada ribut, tak ada monsun, tak ada kepala air. Dia mari kepala angin dia. Hanya masalah dalaman dia. Politik dia, masalah politik dia, cara paling cepat untuk mereka bersatu, satu je. Serang. Itu je menyebabkan orang Israel dia bersatu. Apa dia? Bunuh orang Palestin. Kalau tak ada, kalau buang perbuatan bunuh orang Israel, bunuh orang Palestin, maka mereka akan berpecah. Jadi nak buangkan perpecahan, anytime, bila rasa perlu, bunuh orang. Tak tahu bangsa apa macam ni kan? Saya tak tahu manusia jenis apa dalam hati macam ni. Masya Allah. Saya pun tak nak merendahkan binatang. Binatang pun tak macam tu. Kan? Cuba bayang, Masya Allah. Tak ada masalah apa. Tak ada masalah kot lah orang kita bangun protes, bangkit, kacau dia orang nak tidur malam, ganggu. Tak. Sebab dia ada masalah dalaman, mencari satu titik kesatuan, ialah dengan cara bunuh orang Palestin. Tapi kadang-kadang bila bercermin diri, orang kita teruk lagi. Kan? Tak ada langsung titik satu. Buatlah apa pun, pecah juga. Dia at least ada satu benda. Buat benda tu, bersatulah dia orang. Kita buatlah apa pun, berpecah juga. Tuan Haji, kita nak namakan apa tadi? Kan? Hak yang ini teruk ya. Walaupun kita habis kekayaan, walaupun kita merempat, walaupun tak ada apa dah kat kita, tak boleh bersatu. Dia orang at least ada bersatu. Apa bersatu? Bunuh orang Islam, bunuh orang Palestin. Bersatulah dia orang. Jadi mereka bila bunuh je, okey, kita kena bersatu. Tetapi tidak. Baik. Jadi apa ya tu? Tak cukup dengan jam. Ustaz datang, ya Allah. Tengok ya, Masjid Negeri punya baik dengan tuan-tuan ya. Dia takut nanti terlajak saya, nanti ada appointment. Jadi Allahu Akbar. Tengok bukti kan. Itu bukti itu seminit sebelum pukul 10 tu. Allahu Akbar. Sebab tu saya kata Masya Allah, Masjid Negeri ni sangat jaga tuan-tuan ya. Penceramah dia tak jaga sangat, dia kata kan. Okey, baik. Ustaz. Allah Ustaz. Okey, jadi kita tangguhkan dulu pada sal. Ya? Apa maksudnya? Ya, memang tak ada jawapan. Ajar Mahiran gimana? Okey, baik. Ajar selamat. Baik, semua yang saya kasih sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada Bani Israel tersebut. Kenapa Allah kata mereka tak akan mampu jawab? Sebab poin soalannya adalah kam atainahum min ayatin bayyinatin. Okay, satu-satu tu kita akan tengok kenapa Allah gunakan words ataupun perkataan itu untuk menyampaikan kepada kita betapa tak nak masuknya manusia ke dalam Islam secara kafah. Ya, maksudnya Islam secara kafah, kesempurnaan. Okey. Ampun maaf daripada saya.